الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh hadirin kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, sekarang ni kita sudah pun berada di bulan Sya'ban. Bermakna kita akan berpuasa, kita akan menyambut Ramadan lebih kurang dalam 3 minggu lagi kan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan istiqbal syahri Ramadan, bagaimana kita nak sambut bulan Ramadan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yu'addu syahru Ramadana asy-syahru at-tasi'u bainal ashhuri al-hijriyah. Dia kata bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Hijriyah. Kan bermula daripada Muharram kan sampai kepada Zulhijjah. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang ke-9. Wa Ramadanu huwa asy-syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'anul Karim. Dan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Dan maknanya di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Wa faradallahu subhanahu wa ta'ala fihi as-sawma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan dalam bulan Ramadan tadi akan puasa. Maknanya puasa difardukan di bulan Ramadan. Wa yatarawahu 'adadu ayyamihi baina 29 wa 30 yawman. Di mana bilangan hari di bulan Ramadan kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Betul, kadang-kadang kita puasa 29 hari kan, dan kadang-kadang kita puasa 30 hari. Wa fihi yaftahu Allahu abwabal jannah. Dan di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syurga. Wa yaghliqu abwaban niran. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka. Wa tusaffadu syayatin. Dan syaitan dibelenggu ataupun syaitan diikat. Sebab kita tengok keistimewaan di bulan Ramadan, orang datang ke masjid menunaikan sembahyang luar biasa, tak sebagaimana bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ini pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu kan. Cuma tuan-tuan sekalian, cuba kita tengok kan, kalau kita beli ayam lebih kurang dalam 10 ekor, kita pun berbuh dalam dalam sangka kan, dalam sangka dia lah, dalam go kan, 30 hari kita bagi makan kita itu dengan dia kan. Selepas 30 hari kita pun lepas. Apa akan jadi pada yang tadi? Dia akan jinak. Betul tak? Dia akan jinak kan. Tapi manusia 30 hari ditarbiyah di bulan Ramadan, datang masjid setiap waktu kan. Tapi selepas Ramadan apa akan jadi? Kembali seperti biasa. Itulah manusia kan.
wa huwa syahrun 'azimun fihi al-katsir min ar-rahmah, di mana dikata bulan Ramadan merupakan bulan yang mempunyai rahmat yang sangat banyak, wal maghfirah, dan bulan keampunan, wal ridwan, dan bulan keredaan, idh yamtaddu fihi al-khairu munzu awwali yawmin fihi wa hatta akhirih, di mana yang dikatakan rahmat tadi, yang dikatakan maghfirah keampunan tadi, yang dikatakan keredaan tadi bermula daripada hari yang pertama di bulan Ramadan sampai kepada hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ini 24 jam kan, siang malam, siang malam, siang malam, siang malam, dia mempunyai banyak rahmat, keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu mendapat takwa. Jadi tujuan utama kita berpuasa adalah untuk mendapat takwa, kan? Sebab itulah di bulan Ramadan ini kita tidak boleh menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, kan? As-siyamu lughatan, siyam puasa dari segi bahasa, al-imtina' an syai'in muayyan ay amsaka. Yang dimaksudkan dengan puasa dari segi bahasa dengan makna al-imtina' an syai'in muayyan, kita menahan diri daripada sesuatu. Sebab tu kita tengok kan, kalau orang yang tak ada appointment doktor kan, ada penyakit-penyakit tertentu, doktor suruh puasa dulu selama beberapa jam, itu dipanggil puasa dari segi bahasa. Ai amsaka, amsaka dengan makna menahan diri. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dia menahan diri ini, dia bermula daripada masuk waktu subuh sampai kepada masuk waktu maghrib, itu dipanggil waktu imsak. Dan bukannya waktu imsak itu 10 minit, bukan. Waktu imsak yang ada dalam kalender, yang ada dalam takwim, itu waktu boleh makan, boleh minum, bukan waktu imsak. Waktu imsak dengan makna waktu kita menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak daripada masuknya waktu subuh sampai kepada masuknya waktu maghrib, itu waktu imsak. Dan bukannya 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Oleh kerana kita ni dah terbiasa dengan, oh ni waktu imsak ni kan, sebenarnya tak masuk lagi pun waktu imsak. Waktu imsak masuk subuh sampai maghrib, itulah waktu imsak yang sebenarnya. Amma istilahan, adapun dari segi istilah, fas-siyamu ta'abbudun lillahi ta'ala bil imtina' an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari segi istilah syarak, puasa ni adalah mengabdikan diri kepada Allah. Itu maksud puasa. Sebab tu kalau kita puasa, kita tak boleh nak mengumpat. Ada seorang syekh bernama Syekh Ali Tantawi, dia kata, seingat saya, sepanjang hidup saya daripada kecil sampai besar, tak pernah pun saya mengumpat seseorang. Tak pernah, kan? Maknanya seorang yang, ya Allah, kan, tak pernah dalam hidup saya mengumpat orang lain. Tak pernah, dia kata, kan. Lepas tu dia kata, bulan Ramadan ini bulan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, bermula daripada masuknya waktu subuh, terbit fajar, sehinggalah tenggelamnya matahari, iaitulah masuknya waktu maghrib. Itu dipanggil puasa dari segi istilah syarak. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaifa nastaqbilu syahr Ramadan al-mubarak, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Kita nak supaya kita masuk Ramadan, kita puasa Ramadan, kita berada di bulan Ramadan, tak saja kita kena ada ilmu, kan. Yujdaru bil muslimi an yuhsina istiqbal syahri Ramadan al-mubarak. Dia kata sepatutnya, sayugialah bagi seorang muslim
menyambut bulan Ramadan yang diberkati ini. Wa yumkinu tahqiqu zalika bi'iddati umurin yuzkaru minha. Maka di bawah ini dinyatakan beberapa perkara yang kita kena buat. Di antaranya dia kata su'alullah ta'ala bulugha syahri Ramadan bisihhati wal afiyah. Yang pertama sekali kita kena doa. Kita kena berdoa kepada Allah. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ni sihat. Boleh puasa. Kan, maknanya sebab itulah kalau di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, kita katakan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhanku, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Sya'ban, kita pun kata Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadana. Wahai Tuhanku, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni berada di bulan Ramadan nanti sihat, boleh puasa. Wal i'anah 'ala al-ijtihad wan nashat bil ibadati fih. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni rajin beribadat, cergas melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Tak naknya tidur banyak kan. Tak detik kan, apatah lagi bulan kemarau kan, dengan panasnya kan. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama supaya kita ni sihat wal afiat, dan yang kedua kita minta supaya Allah Taala bantu kita dan kita ni cergas, maknanya nak agak tu mudah, nak agak ni mudah dan sebagainya. Yang kedua, syukrullah azza wa jalla wa hamduhu ala bulughi Ramadan. Apabila kita berada pada hari pertama di bulan Ramadan, kita mengucapkan ya Allah syukurnya kan. Terima kasih ya Allah kerana sempat kita ni dengan bulan Ramadan. Al-farah was-surur biqudumi syahri Ramadan. Al-farah was-surur dengan makna gembira, seronok, happy dengan kedatangan bulan Ramadan. Wal ibtihaj bidukhulihi wa hululihi 'ala al-muslimin. Ia bahasa Arab ni kalimah al-farah, as-surur, al-ibtihaj dengan makna yang sama, itulah gembira, seronok, happy kan. Mana seronok kita ni dengan kedatangan bulan Ramadan, dan orang Islam dapat menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, at-takhtitul jayyidu lil istifadati min Ramadan. Kita kena ada susunan jadual. Kita kena ada perancangan ibadat sepanjang bulan Ramadan. Maknanya pagi buat apa, petang buat apa, malam buat apa, sebelum subuh buat apa, Quran setara mana, zikir setara mana dan sebagainya. Wal azmu 'ala al-jiddi fi at-ta'ati wal ibadati fihi. Dan kita kena ada keazaman diri untuk melakukan ketaatan dan ibadat sepanjang bulan Ramadan. Yang keempat kan, ta'allum ahkam Ramadan wa ahkam siyamihi. Kita kena belajar hukum hakam berkaitan dengan Ramadan dan puasa kan. Betullah kita kena, biasanya insya-Allah kita ni dalam 3 minggu lagi kan, insya-Allah sempat anak akan cuba ulang kaji balik hukum hakam berkaitan dengan puasa ni. Fala yajuzu lil muslimi an yajhala faraidullah subhanahu wa ta'ala. Tidak harus bagi seorang muslim jahil berkaitan dengan perkara fardu. Bal yajibu alaihi an ya'budahu ala ilmin wa basiratin. Bahkan wajib setiap orang Islam ini dia mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan yang ilmu, kena ada ilmu, dan dalam keadaan yang jelas. Okey, contoh dia, seseorang yang nak pergi buat umrah, dia kena kursus umrah. Seseorang yang nak pergi haji, dia kena kursus haji. Seseorang yang nak sembahyang, dia kena belajar sembahyang. Seseorang yang nak puasa, dia kena hadam. Tahu hadam kan? Dia kena hadam berkaitan dengan puasa. Itu baru dipanggil seseorang yang masuk Ramadan dengan ilmu, dan bukannya dengan adat. Orang puasa, kita puasa kan, berkaitan dengan Ramadan banyak yang jahil. Yang kelima, qira'atu ba'dil kutubi war rasaili wa sima'i ba'dil muhadarat ad-diniyyah haula Ramadan al-mubarak. Membaca kitab-kitab
membaca buku-buku, membaca risalah-risalah, mendengar kuliah-kuliah agama berkaitan dengan Ramadan. Jadi malam ini kita masuk tajuk Ramadan tu kenalah kan. Maknanya kita dengar apa yang ustaz mengajar berkaitan dengan Ramadan. Wa ma fihi min fadail wa ahkam, dan kita belajar berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Ramadan dan hukum hakam berkaitan dengan puasa, isti'dad dan nafsiyan liistiqbalihi, sebagai persediaan jiwa untuk menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inna syahra Ramadan al-mubarak huwa syahru siyam wal ibadah. Sesungguhnya bulan Ramadan yang diberkati ini, dia adalah bulan yang puasa dan bulan ibadat. Dia bukan puasa semata-mata, tapi bulan ibadat. Wa syahru sumuwi bil arwah, di mana bulan Ramadan merupakan bulan untuk meninggikan roh kita. Kan dia tak sama kan. Kalau di bulan Ramadan ini, ya Allah, jiwa kita rasa kan, rasa tinggi kan, rasa happy, rasa seronok, rasalah iman tu kan. Wal irtiqa biha an kulli ma yulawwisuha, dan di bulan Ramadan lah bulan untuk kita nak meninggikan jiwa kita dan mengangkatkan darjat kita daripada perkara-perkara yang dapat mengotori jiwa kan. Betullah di bulan Ramadan dia special. Fallahu subhanahu wa ta'ala qad syara'a as-siyama fihi liyutahhira bihi arwah al-ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa. Kenapa? Kerana untuk menyucikan jiwa-jiwa kita ni, jiwa-jiwa hamba kan. Dengan puasa kita dapat kesucian jiwa. Wa yahfazahum min tughyan syahwatil jasad, dan dapat memelihara daripada syahwat. Apa syahwat? Nafsu yang bergelora kan. Sebab tu dah di bulan Ramadan siang hari tak boleh nak bersama dengan isteri kan. Gurau-gurauan yang menaikkan syahwat tak dibolehkan. Malam tu bolehlah tapi waktu siang tak boleh. La liyu'anu fihi min alamil ju' wal 'atash, dan bukan semata-mata nak tahan lapar dan dahaga, tak, tetapi sebenarnya ada untuk menyucikan jiwa. Waqad syara'a Allah Subhanahu wa ta'ala fihi al-iksara min zikri. Jadi apabila masuk sahaja bulan Ramadan, sepatutnya kita ni banyak berzikir. Apa maksud berzikir? Sebagaimana Allah kata, fa'budni wa aqimis solata li zikri, sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk ingat kepada aku. Zikir dengan makna ingat kepada Allah, itu makna zikir. Sebab itulah kalau di mana kita berada, kita menyatakan bahawa kita ingat kepada Allah. Kalau sesuatu perkara kita lakukan dalam keadaan yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh sembahyang kan, sembahyang ni ingat kepada Allah kan. Wa aqimis solata li zikri, dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Tapi kalau sekiranya dalam sembahyang ni ingat benda lain, bermakna ibarat sembahyang kita tu ada kekurangan, ada kecacatan, tak sempurna kan. Sebab itulah ulama kata, wahai manusia, kamu ni kan, bak dunia ni, kamu dah bagi pada dunia ni berjam-jam lamanya, betul tak? Kan, pergi bekerjanya, makannya, minumnya, tidurnya dan sebagainya. Apa salahnya kalau sekiranya kamu memperuntukkan sedikit masa 10 minit untuk tumpu betul-betul kepada zikrullah semasa sembahyang kan? Masalah kita ni tak pernah dalam sembahyang kita dapat khusyuk 100%. Betullah ulama katakan, taraf kita ni kan, maknanya kalau kita jalan atas patah kan, kalau tergelincir angkat balik, kalau jatuh gelecoh angkat balik. Maknanya kalau kita sembahyang ni, kalau kita terkhayal kembali balik, kalau kita terkhayal kembali balik. Nak sempurna khusyuk kita memang tak sama dengan orang dahulu, sebab dosa yang kita lakukan. Okey. Jadi maknanya yang maksudkan dengan zikir di sini adalah pagi kita baca zikir, petang ada zikir dia, malam ada zikir dia. Kita bangun tidur kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita nak masuk ke masjid, kita ada doa dia dan sebagainya lah. Wa tilawati ayatihi,
dan kita membaca Al-Quran. Al-Quran kalau boleh paling-paling dogo, paling-paling kurang sekali khatam. Boleh sekali khatam. Kalau lebih daripada satu kali lagi bagus, kan? Diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah, dia khatam Quran ini 2 kali sehari sepanjang Ramadan. Tahulah ke mana, wallahu alam. Bermakna 30 hari sebanyak 60 kali, kan? Okey. Wa tahajjud baina yadayhi fi shalah, dan sepanjang Ramadan ini jangan sekali-kali kita meninggalkan solat tahajud. Kan kita nak bangun sahur kan, pukul 4 pagi kan, ambillah waktu untuk nak bertahajud. Walizalika kullihi yujdaru bil muslimi an yu'idda al-'iddata li istiqbali Ramadan. Oleh sebab itulah dikata sayugialah bagi seorang muslim dia menyediakan bekalan untuk nak sambut Ramadan ini, kan? Bekalan apa? Bekalan takwa. Fayuhasibu nafsahu ala ma madha. Dia kena cek diri dia, selama ni gapo dia buat, dosa gapo dia buat, kan? Maknanya dia kena cek diri dia selama ini apa dosa dia buat. Masuk Ramadan dia kena stop. Dosa mengumpat, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, malah wa amal ibadat. Maknanya dia kena berubah. Itu dipanggil muhasabah diri sebelum masuk Ramadan. Wa yas'aluhu at-tawfiq fi ma sayati. Benda mendatang ni dia kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia taufik, kan? Mudah wa amal. Sebab tu tuan sekalian, orang yang ada taufik mudah datang masjid. Orang yang ada taufik mudah mari datang kuliah. Orang tidak ada taufik tak mari masjid. Orang tidak ada taufik tak datang kuliah. Itu pentingnya taufik, kan? Taufik mana apa? Hidayah. Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita ni mudah nak melakukan ibadah. Kita kena minta, kan? Wa kana as-salafus salih radhiyallahu anhum yafrahuna ashadda al-farah bidukhuli syahri Ramadan al-mubarak alaihim. Ulama-ulama yang terdahulu, orang-orang yang salafus salih, mereka ini terlalu gembira dengan kedatangan Ramadan. Ya Allah, gembiranya, seronoknya, kan? Sebab tu setengah-setengah kalau kita tengok di negara Arab, kan, sepenuh Ramadan ini dipasang, dia panggil apa, dia panggil lampu tu, apa tak ingat apa bahasa Melayu panggil apanya. Jadi maknanya dia ditampal lah, dia buat banner lah, dia bersih rumah lah, dia ngemah rumah lah, kerana bagi dia Ramadan adalah tetamu, kan? Jadi kita sepenuh Ramadan ini cuba kita bersihkan rumah kita, buang benda-benda tak pakar tu, biar elok-elok, sebab Ramadan nak datang. Kama kanu yad'una Allah Ta'ala an yubaddirahum iyyahu tilata shittati ashhurin qabla dukhulihi. Sebagaimana mereka ini 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. 6 bulan dia minta. Summa yas'alunahu an yataqabbalahu minhum tilata 6 ashhurin ukhra ba'dah. Kemudian 6 bulan pula dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merayu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa dia, ibadat dia, sembahyang dia, Quran dia Allah Taala terima. 6 bulan, kan? Maknanya Allahu Akbar, hebatnya orang dahulu, kan? 6 bulan sebelum masuk Ramadan dah minta dengan Allah, ya Allah, Tuhanku, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, kan? 6 bulan selepas itu, 6 bulan yang kemudian pula minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amalan mereka. Wa kanu yu'iduna ramadana madrasatan li ta'wid nafsi 'ala siyamin nawafil. Mereka mengatakan bahawa bagi mereka Ramadan adalah tempat untuk melatihkan diri supaya mereka mudah puasa sunat. Puasa Isnin Khamis, puasa di bulan Syaban, puasa 3 hari di bulan setiap bulan, puasa pada hari-hari tertentu, kan? Maknanya puasa Ramadan ini mendidik mereka untuk memudahkan puasa sunat. Wa qiyamil lail, dan Ramadan ini mendidik mereka untuk mudah datang untuk qiyamul lail. Jadi kalaulah sebelum Ramadan kita payah bangun tahajud, dengan datangnya bulan Ramadan 30 hari tu setiap malam kita bertahajud, mudah-mudahan selepas Ramadan pun tahajud tak tinggal. Itu yang mereka buat.
wal ijtihad fi tilawatil Quranil Karim, dan mereka ini bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita boleh baca Quran sehari sejuzuk, tapi selepas Ramadan kalau boleh sehari sejuzuk tu memang hebat. And maknanya yang penting kita sentiasa membaca, jangan putus. Wasimahi wa tadabburi, kita dengar Quran, kita dengar kaset-kaset, kita dengar video YouTube dan sebagainya, dan kita mentadabbur ayat-ayat, kita faham apa kandungan Al-Quran. Kama kanu yusari'una fihi ila al-judi wal 'ata. Kan di bulan Ramadan mengajar kita supaya kita ni suka menderma. Betul lah dikata selepas Ramadan pun sifat menderma itu kekal dalam diri dia. Wa yahrusuna ala tahhiri anfusihim wa tadribiha ala tarki al-bukhli wasyuhi fihi. Sebagaimana Ramadan juga mengajar mereka untuk menyucikan jiwa mereka dan mendidik mereka, mentarbiah mereka, membiasakan diri mereka supaya meninggalkan perkara-perkara yang bakhil. Bakhil kan, kedukut, dibuang. Itu maknanya Ramadan mengajar mereka. وقد ذهب العلماء إلى أن ذكر الله وأفضل ما يشغل به الإنسان نفسه. Setengah ulama mengatakan bahawa zikrullah tadi, ingat kepada Allah tadi kan, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi adalah merupakan amalan yang utama untuk kita dahulukan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala sebut وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang lelaki yang banyak mengingati Allah, orang-orang perempuan yang banyak mengingati Allah, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Cuma persoalan kepada kita adalah, apa itu zikir? Apa itu zikir? Zikir adalah ingatan kepada Allah. Kita ingat kepada Allah sama ada dengan lisan. Kemana kalau kita tengok Nabi ajar kan, pagi-pagi kita baca doa pagi kan, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah ila akhirih kan. Kemudian juga berkaitan dengan doa apa dipanggil sayyidul istighfar, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhirnya kan. Kita kena belajarlah. Betul kata tuan sekalian, nak kepada doa ni, zikir-zikir yang Nabi ajar ni, cuba pergi ke Ja'far Awas, cari dia ada satu buku yang dinamakan sebagai Al-Ma'surat. Ma'surat tu dah dipanggil zikir-zikir datang daripada Nabi SAW. Kalau kita nak tidur, kita baca doa. Bangun tidur, kita baca doa. Nak makan, kita baca doa. Nak buka puasa, kita baca doa. Itu dipanggil zikir berlaku tu kan. Wa afdalul azkari hiya al-azkarul al-waridah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut tadi dalam maksurat tu, dikata fil awqat wal amakin al muhaddadah. Ada waktu tentu, pagi ada zikir dia, petang ada zikir dia, tepat ni ada zikir dia, tepat ni ada zikir dia. Kazikril waridi waqtal istiqaz, sebagaimana kalau kita bangun tidur kita baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa inda dukhulil masjid, ketika di masa masjid ada doa dia, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Nak keluar daripada masjid ada doa dia kan. Wa azkaris sabahi wal masa, doa pagi, doa petang. Wal iltizam bil azkar bi syaklin 'am wa fi kulli waqtin, dan kita melazimi diri kita ini dengan zikir-zikir yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-asar al-'azimati al-mutarattaba 'ala dawami zikrihi subhanahu wa ta'ala annahu sababun li naili ridallah subhanahu wa ta'ala. Dikata yang kita berzikir tadi tu, tujuan kita berzikir adalah untuk nak dapat redha Allah kan maknanya zikir maknanya dia zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan, zikir dengan hati. Faham tak? Zikir dengan lisan tadilah kita baca Quran, kita zikir, kita subhanallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad kan, itu zikir dengan lisan kan. Zikir dengan perbuatan, puasa tu, puasa dipanggil zikru bil fi'li, zikru bil jawarih. Kita zikir dengan anggota kita tu. Ulama mengatakan bahawa kita tawaf, itu dipanggil zikir dengan perbuatan. Kita sembahyang, itu zikir dengan anggota. Kita berada dalam majlis ilmu seperti ini, zikir dengan anggota badan.
Itu maksud zikir tu kan, maknanya kita berada dalam sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang, zikir dengan hati, kan, ingat kepada Allah ketika melakukan sembahyang, kan. Wa mahabbatihi wal qurbi minhu, dapat mencapai cinta Allah, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa sababun li tardi syayatin, zikir itu adalah dengan kita menghalau syaitan. Sebab tu dah, kalau kita tengok orang yang membaca Al-Quran di rumah, yang pertama, rumah kita tu terasa luas, betul tak? Walaupun sempit tapi terasa luas, rasa lapang. Yang kedua, malaikat datang ke rumah yang dibaca Al-Quran padanya. Yang ketiga, syaitan diberambuskan. Betul lah, kat rumah kita ni kena baca Quran. Rumah rasa lapang, malaikat rahmat datang, syaitan diberambus. Itu penting kita baca Quran kat rumah. Jadi Quran itu dipanggil zikir. Wa izalatil hammi wal gham, menghilangkan rasa seram, zikir lah, kan. Wa mahwi sayyiat, dengan kita berzikir tadi menghapuskan dosa. Kama annahu min ashalil ibadat, dia kata dalam banyak ibadat zikir paling mudah, kan. Allahumma salli ala Muhammad, mudah, kan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, mudah, kan. La ilaha illallah, mudah, kan. Makna apa-apa sahaja kita sebut menggunakan benda-benda yang baik, kan, zikir tadi, itu dipanggil ibadat zikir. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu'addu as-salatu min afdalil a'mali allati yumkinu lil-'abdi al-muslimi at-taqarrubu biha ila Allah fi syahr Ramadan. Tuan-tuan sekalian, dia kata masuk di bulan Ramadan ini, cuba kamu gandakan dari segi mana, ya? Gandakan solat kamu dari segi kualiti dia, kan. Kalau selama ini dia sembahyang kat rumah, masa Ramadan jangan sembahyang kat rumah, pergi masjid. Kalau selama ini sembahyang sunat kurang, masa Ramadan gandakan sembahyang sunat yang banyak. Fahiya ar-rukun tsani min arkanil Islam, di mana sembahyang merupakan rukun Islam yang kedua, kan. Wahya amudul Islam, dia kata sembahyang merupakan tiang kepada Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Ra'sul amri al-Islam maknanya kepala, pokok kepada sesuatu perkara adalah Islam, dan tiang dia adalah sembahyang. Maknanya kalau tak ada sembahyang, puasa tak diterima. Kalau tak ada sembahyang, haji tak diterima. Kalau tak ada sembahyang, tahlil tak diterima. Sebab sembahyang tu. Fadlu salatil jamaah, kenapa kita ni kena sentiasa sembahyang jamaah? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan. Sembahyang secara berjamaah melebihi pahala sembahyang secara individu dengan 27 kali ganda. Betul, orang yang datang sembahyang jemaah ni mendapat di hari akhirat nanti pahala yang berganda-ganda, pahala yang berkedung-kedung, kan. Okay. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi 25 dha'fan. Sembahyang seorang lelaki secara berjamaah digandakan daripada sembahyang dia di rumah dan di pasar 25 kali ganda, kan. Kenapa setengah hadis sebut 25, setengah hadis sebut 27? Kenapa, kan? Maknanya Allah Ta'ala ni maha pemurah, kan. Mula-mula dia sebut 25, ditambah lagi 27, kan. Mula-mula 25, kan, 25 kali ganda, kan. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 27 kali ganda. Maknanya besarnya pahala orang yang sembahyang berjamaah, apatah lagi di bulan Ramadan. Wa zalika annahu idza tawadda'a, seorang yang datang sembahyang jamaah ni, dia bermula pahala dia pada mana? Bermula pahala dia daripada rumah lagi. Dia masa bila air, dia berwuduk, fa ahsanal wuduk, dan dia pun mengambil wuduk dengan cara yang terbaik. Summa kharaja ila al-masjid, dia pun datang ke masjid. La yukhrijuhu illa as-salah, tidak dia datang ke masjid ni bukan semata-mata benda lain, tapi semata-mata nak sembahyang yang menolak dia ke masjid.
Kerana sembahyang tadi, lam yakhtu qutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maknanya sekali dilangkah, satu langkah, darjat dia bertambah, darjat dia tinggi. Wa huttat anhu biha qati'ah, maknanya dosa dibuang. Maknanya satu langkah pahala, satu langkah dosa buang, satu langkah pahala, satu langkah dosa buang, satu langkah pahala, satu langkah dosa buang. Berapa langkah kita ke masjid? Sama ada langkah dengan kaki ke, langkah dengan basikal ke, langkah dengan kereta ke, pergi dan balik 5 kali sehari semalam. Itu pentingnya datang sembahyang jemaah. Faiza salla, apabila hamba tadi sembahyang, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Para malaikat ni sentiasa mendoakan kebaikan untuk dia selagi mana dia berada di masjid. Malam yuhdis, selagi mana dia tak berhadas. Taqul, maka malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, wahai Tuhanku, berikanlah kebaikan kepada hamba tadi. Allahumma arhamhu, ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah hamba tadi. Wala yazalu fi salatin man tazara as-salata, selagi mana dia berada dalam masjid menunggu sembahyang. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas sembahyang subuh Nabi tak balik sehinggalah habis waktu subuh, kan? Lepas tu Nabi sembahyang 2 rakaat duha ataupun isyraq. Itulah sebab Nabi kata orang yang melakukan perkara tersebut maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita nak sambut Ramadan, kan? Jadi malam ini kita simpulkan bahawa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi malam ini kita berbicara berkaitan dengan kita penuhi bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang mendatangkan pahala yang banyak kepada kita, dengan zikirnya, dengan Qurannya, dengan solat tahajudnya, dengan solat berjamaahnya dan apa-apa lagi. InsyaAllah pada akan datang kita akan sambung lagi berkaitan dengan apakah perkara-perkara yang sepatutnya kita penuhi hidup kita di bulan Ramadan ini dengan benda-benda yang mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.